Baik ya, study guide 3.3. Okay, so untuk learning outcome 3.3 concentration, yang first adalah definition, define molarity. Okay, yang number 2 define density. Okay, yang ketiga define percentage by mass. Okay, percentage by mass. And then yang kedua adalah perform calculation on molarity. Okay, molarity simbol dia adalah M, dan juga percent by mass, peratus GSM. Okay, termasuk dengan dilution. Okay, pencairan, proses pencairan lah. Alright. Okay, jadi sebelum kita pergi kepada konsep molarity, kepekatan, concentration, okay, ada baiknya kita tengok dulu beberapa istilah yang perlu kita tahu. Alright. So yang pertama sekali, so kita kena tahu dalam konsep molarity ni, dalam konsep concentration, kepekatan ni, so dia ada solute. Solute ni adalah bahan larut lah. Okay. Yang kedua ada solvent. Okay, solvent ni adalah pelarut. Right. So bila solvent campur dengan solute, so kita akan menghasilkan solution. Okay, solute campur dengan solvent, so kita akan dapat solution. Solution ni adalah larutan lah. So bahan larut, pelarut dan juga larutan. Right. So biasanya solvent yang kita gunakan adalah air lah. Baik, concentration of solution, kepekatan sesuatu larutan. So apa itu kepekatan? So amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. Okay. So unit kepekatan ni dia ada banyak, tetapi yang cover dalam kita punya syllabus ada dua sahaja. Yang pertama adalah molarity. Okay, yang kedua adalah percentage by mass. Okay, percent by mass. So dia ada lagi lah, tetapi yang ini tidak termasuk dalam kita punya syllabus. Baik, kita tengok yang pertama, apa itu molarity. Okay, sebenarnya molarity ini adalah salah satu daripada unit kepekatan. Okay, what is molarity? Molarity is the number of mole of solute. Okay, mole of solute per divide lah, cubic decimeter ataupun dm cube ataupun liter of solution. Okay, mole of solute divide volume of solution. Okay, tengok istilah ni lah. Okay, bilangan mol bahan larut divide volume ataupun isi padu larutan. So ini adalah formula dia. Okay, molarity adalah bilangan mol solute bahagi volume of solution. Okay, volume of solution. Volume ni unit dia mesti dalam decimeter cube, dm kuasa 3 ataupun dalam liter. Okay, dia hanya tak boleh dalam mil, tak boleh dalam cm cube. Sebab itulah unit untuk molarity adalah mol per decimeter cube ataupun mol per liter. Ataupun boleh juga kalau kita nak tulis M capital letter, M besar. Okay, tulis M besar pun sudah memadai. Right. So itu adalah definition of molarity. Number of mole of solute divide volume of solution in liter. Okay. So kita tengok contoh soalan. A student prepared a solution of sodium chloride by dissolving 1.461 gram of sodium chloride in a 250 ml
milliliter volumetric flush. What is the molarity of this solution? Okay. So soalan dia nak mencari molarity. Jadi kita senaraikan formula yang terlibat. Molarity adalah bilangan mol of solute bahagi volume of solution. Make sure yang ini kena dalam liter. So ini adalah formula. So ingat bila kita nak menjawab soalan yang melibatkan penggunaan formula, so senaraikan formula tersebut. Okey. So apa yang diberi? So kalau tengok daripada soalan ni, so dia bagi jisim. Right? So dia bagi jisim. Jadi maksud dia mass NaCl, okay, sama juga dengan 1.461. So dalam konteks ni NaCl ni adalah solut dia, bahan larut. Alright. Bahan larut apa lagi yang diberi? So diberi 250. Maksud dia akan prepare isi padu sebanyak 250 ml. Okay. So ini adalah volume solution yang kita akan hasilkan. Tapi bila kita nak apply dalam formula, make sure kena tukar dalam liter. Okay. 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Jadi maksud dia ini akan dapat 0.25 liter. Okey, so untuk mencari molarity, kita kena dapatkan bilangan mol. Yang diberi adalah mass. Jadi maksud dia kita kena cari dulu dia punya number of mole. So bila nak cari number of mole, formula yang kita dah biasa guna adalah mass bahagi molar mass. Okey, dalam kes ni molar mass NaCl lah. So boleh rujuk daripada table of apa ni, relative atomic mass. Sodium 23, klorin 35.5. Jadi kita boleh dapat lah. So ini kalau ikutkan dia punya molar mass dia adalah 58.5 gram per mol. Okey, mass dia adalah 1.461 gram. Alright. So kita boleh tulis kat bawah sini 1.461 gram bahagi 58.5 gram per mol. Okey, jadi kita akan dapat bilangan mol dia 0. Tekan kalkulator lah, 0.02497, 0.025 mol. So ini adalah bilangan mol NaCl. So bilangan mol dah dapat. Okay, volume dah ada. Jadi boleh terus masuk dekat formula molarity. Bilangan mol ni adalah 0.025 bahagi dengan 0.25 liter. So kita tekan kalkulator, kita akan dapat 0.1 molar. Okey, 0.1 molar. Baik, kita tengok contoh soalan yang lain. Okay, what mass of potassium iodide is required to make 500 ml of 2.8 molar potassium iodide solution? Okay, soalan dia mass, dia nak cari jisim. So bila dia nak cari jisim, kita kena tahu dia punya bilangan mol. Sebab jisim bilangan mol kali dengan molar mass. Okay,
So dalam kes ni molar mass potassium iodide. Okey, potassium iodide. So cari dekat dalam senarai. Potassium 39.1, iodine 126.9. Maksud dia jumlah dia adalah 166 gram per mol. So yang kita tak ada adalah bilangan mol potassium iodide. Okey, apa maklumat yang diberi? So daripada sini dia beri 2.8 ni adalah molarity. Okey, M besar tu, M capital letter tu adalah simbol molarity lah. 2.8 molar. Apa lagi yang diberi? So dia lebih adalah volume. Ini adalah volume solution 500 ataupun 0.5 liter. Okey, so itu adalah maklumat yang dia beri. So sebab diberi molarity dan juga volume, maka kita boleh mencari bilangan mol bahan larut menggunakan formula molarity. Okey, jadi bilangan mol adalah molarity darab dengan volume. Molarity yang kita ada 2.8 molar, volume 0.5 liter. Okey, so kita tekan kalkulator. Jadi kita akan dapat bilangan mol dia 1. Kita akan dapat 1.4 mol. So dia dah dapat bilangan mol. Masukkan dekat formula. Okey, masuk pada formula ni. Jadi mass sama juga bilangan mol kali molar mass. So molar mass kita dah ada, bilangan mol ada 1.4 darab 166. Jadi kita akan dapat jisim dia 2.4 gram. Okay. Alright. Okay, so itu adalah soalan-soalan yang berkaitan dengan molarity. Baik. Okay, kita tengok pula unit kepekatan yang kedua, percentage by mass. Okay, simbol ni adalah percent W over W. Percent over W over W. Weight over weight. So what the meaning of percentage by mass? Percentage by mass is defined as the percentage of the mass of solute, okay, divide mass of solution. Okay, mass of solute divide mass of solution. Okay, jisim bahan larut bahagi jisim larutan. So ini adalah formula dia. Percent by mass, mass of solute, okay, divide mass of solution times 100. Okay, times 100. Right. Okay, times 100. Alright. Cuba kita tengok contoh soalan. A sample of 0.892 gram of potassium chloride KCl is dissolved in 54.3 gram of water. Okay, so dalam kes ni KCl ini adalah bahan larut, dilarutkan di dalam air. H2O adalah pelarut. Okay,
dan dia akan dapat larutan. Okey, KCl solution lah. KCl solution. Okey, larutan. KCl adalah bahan larut, air adalah pelarut. So KCl solution adalah larutan. Right, dan diberi jisim untuk setiap satu. Ini 0.892, air 54.3 gram. Okey. Right. Jadi berat untuk larutan, so kita tambahlah kedua-duanya. Jadi kalau tambah kedua-duanya kita akan dapat 55.192 gram. Okey, 55.192 gram. Okey, soalan dia, what is the percentage by mass in the solution? Okey, soalan ni dia direct saja. Right, soalan ni direct saja. Jadi terus apply formula. So sama juga, kita kena tuliskan formula percentage W over W, mass of solute divide mass of solution darab 100. Okey, jadi kita masukkan mass solute dia 0.892 gram, mass solution dia 55.192 gram darab 100, dan kita akan dapat jawapan dia 1.6. 1.616%. Okey. Right. So ini soalan dia direct sajalah. Okey. Contoh soalan yang lain. Okay, calculate the amount of water. Okay, calculate the amount of water that must be added to 5 gram of urea in the preparation of a 16.2% by mass solution. Okay, so kalau ikutkan kes ni, kita ada urea. Urea ni adalah bahan larut campur dengan air. Ini adalah larutan, solvent, pelarut. So kita akan dapat urea solution. And then solute dia dah beri 5 gram air yang kita nak cari. Okay, solution pun kita tak tahu lagi. And then apa lagi yang diberi? Okay, so kat sini dia ada beri percent by mass lah. W over W 16.2%. Okay, baik, kita nak mencari jisim air, jisim solvent. So bila nak cari jisim solvent, kita kena dapatkan dulu jisim solution. Okay, sebab dalam formula weight over weight, so dia melibatkan solute dan juga solution. Right, solute dan juga solution. Okay, sekali lagi kita tuliskan balik persamaan W mass of solute divide mass of solution darab dengan 100. Jadi percentage by weight sudah diberi 16.2. Mass of solute 5.0 gram. Mass of solution yang kita boleh cari darab 100. Okey. So daripada situ kita selesaikan matematik sajalah yang ni. Jadi kita boleh dapat mass untuk solution adalah
5 bahagi 16.2 darab 100. So kita akan dapat 30.864 gram. So ini adalah jisim larutan. Okey. So jisim larutan. Jadi jisim larutan dah ada, jisim bahan larut ada. Jadi kita boleh dapatkan sebenarnya jisim pelarut. Okey. Jadi mass urea adalah 5 gram. Mass solution yang kita kira tadi dapat 30.86. So kita boleh dapatkanlah mass water. Okey, mass solution 30.86 tolakkan dengan 5 gram. Kita akan dapat jawapan dia 25.86. Okey. 25.86 gram. So itu adalah jisim air yang akan ditambahkan. Okey.